Assalamualaikum dan salam bahagia warga bola sepak Malaysia. Selamat bertemu kembali dalam episod Kepala Bola, rancangan yang melihat apa yang berada di belakang tabir bola sepak Malaysia. Kali ini ialah episod kita yang ke-6. Topik minggu ini ialah kita akan menyambung pendekatan kita ataupun penilaian kita tentang pemain-pemain naturalisasi ataupun pemain kacukan. Setiap kali Harimau Melaya turun beraksi, banyak perkara yang dipertaruhkan. Perkara-perkara seperti maruah, image, credibility, integrity dan sebagainya. Jadi, jika ada apa-apa yang ingin dilakukan kepada pasukan Harimau Melaya, pemegang taruh yang paling penting perlu didengari, iaitu para peminat-peminat. Saya setuju kalau kita menaturalizekan player-player kita ni, tak apa, biarlah kita ambil player daripada Canada, Amerika Syarikat, England, Scotland, tak apa, mana-mana warga negara. Yang penting kita mempertabatkan bola sepak kita. Kita buat projek sepanjang 10 tahun, 15 tahun ni agar bola sepak kita ni menuju ke arah puncak. Dah berapa lama lagi kita nak ni? Kita dah bertanggung lama, 100 lebih. Dan kita harus mempertabatkan bola sepak kita dengan menaturalizekan semua player. Saya tidak bersetuju dengan pendekatan FAM mengambil pemain naturalisasi ketika ini kerana ia sedikit sebanyak menidakkan peluang anak muda tempatan kita yang berkaliber bagi menyarung jersey kebangsaan. Saya berpandangan bahawa FAM perlu menilai semula pendekatan ini kerana kehadiran pemain-pemain naturalisasi ini tidak memberi kesan yang begitu signifikan kepada peningkatan prestasi dan ranking negara pada ketika ini. Justru FAM perlu memperhebatkan, perlu memantapkan khususnya program pembangunan akar umbi, program peringkat umur khususnya, supaya kita dapat menyediakan pemain yang betul-betul berwibawa, sekaligus kita dapat mengelakkan kebergantungan kepada pemain naturalisasi ini pada masa hadapan. Saya setujulah sebab kita nak beri saingan kepada tim kita Malaysia dan dapat membantulah pasukan negara kita pergi lebih ke tahap tinggi. Tapi bagi saya pihak FM dan national team kena pilih player yang the best lah. Maknanya player naturalisasi yang the best, bukan sekadar ambil saja then just letak dalam team tu, make sure dia perform lah. Saya setuju lah, sebab kita boleh ambil pengalaman daripada player yang naturalisasi tu. Mungkin diorang ada pengalaman yang kita boleh belajar lah, pengalaman baru. Bagi saya lah, itu pendapat saya. Saya rasa saya tak setuju lah, sebab kita ramai lagi talent-talent yang perlu kita naik untuk bantu skuad negara. And then kalau kita mengharapkan pada naturalisasi, takut untuk player-player tempatan tak ada tempat untuk skuad utama negara. Saya setujulah kerana kebanyakan sekarang ni tim-tim nasional negara sekarang ni daripada Indonesia, mana-mana negara pun sekarang ni dia menggunakan kota untuk naturalisasi. So benda tu dia akan bagi kita kelebihan daripada segi pilihan pemain untuk fight dengan tim-tim Asia untuk akan datang. Saya setuju dengan pengambilan pemain naturalisasi untuk skuad kebangsaan. Tapi dia punya aspek-aspek yang kena dititik beratkan, pertama saya rasa faktor usia dan juga posisi. Dan saya rasa kalau kita ambil usia yang terlalu tua, tak dapat banyak bantu skuad kebangsaan. So saya rasa patutnya kena tengok faktor usia dengan posisi yang agak merunsingkan untuk skuad kebangsaan. Bagi saya tak setuju lah, kerana kita lebih baik utamakan player Malaysia yang kiranya daripada warga negara Malaysia lah, untuk mereka perform mewakili Malaysia tu
lagi lama lah, tempoh yang lama. Kalau kita ambil player luar bercampur, dan benda tu macam kita memberi peluang lebih kepada player luar untuk main untuk Malaysia, sedangkan ialah kita lagi ramai bakat-bakat dalam Malaysia ni sebenarnya. Naturalisasi yang dilakukan sekarang oleh FAM adalah satu perkembangan yang positif buat bola sepak kita. Kalau kita lihat untuk pasukan kebangsaan misalnya pada pusingan kelayakan Piala Dunia dan Piala Asia, kita telah mendapat keputusan yang positif, dan banyak juga faktor yang dimainkan oleh Muhammadus Sumareh. Kalau kita lihat, beliau bukan sahaja menjaringkan gol, malah dapat beraksi dengan baik dengan rakan sepasukan yang lain, dan beliau berada satu level yang agak tinggi corak permainannya, dan jadi saya rasa ia bagus untuk bola sepak, khususnya untuk skuad kebangsaan. Pada masa yang sama dengan kehadiran Liridon dan mungkin Di Paula selepas ini, saya rasa ianya akan meningkatkan lagi prestasi pasukan kebangsaan. Cumanya saya rasakan selepas ini FAM perlu mengawal keadaan ini, kerana kita tak nak proses naturalisasi ini berlaku secara berleluasa ataupun secara ambil mudah, kerana kita nak pemain-pemain yang terpilih itu hanyalah pemain-pemain yang terbaik, sambil kita nak jaga pemain-pemain tempatan kita, pemain-pemain muda kita, supaya kita nak juga mereka ada peluang juga untuk beraksi dalam pasukan kebangsaan. Pada masa yang sama, mungkin perlu diletakkan satu komiti untuk menilai pemain-pemain yang layak untuk diserapkan dalam pasukan kebangsaan. Maksudnya pemain untuk pemain asing ini, misalnya mesti ditetapkan umurnya bawah 25 tahun. Kita tak nak pemain yang dah terlalu berusia, kerana mungkin tempoh mereka tak panjang. Pada masa yang sama, komiti ini juga boleh menjalankan pemeriksaan latar belakang pemain tu. Kita nak pemain yang dipilih ini mesti ada attitude, mesti berdisiplin, mesti ada kriteria tertentu. Kita tak nak tangkap muat. Itu pada pandangan saya. Itulah tadi kita telah mendengar apa pendapat peminat-peminat kita tentang pendekatan FAM untuk mendapatkan pemain naturalisasi ataupun pemain-pemain kacukan untuk mewakili Harimau Malaya. Minggu hadapan kita akan mendengar pula apa kata jurulatih-jurulatih yang berpengalaman tentang isu ini. Jangan lupa untuk terus mengikuti Kepala Bola dan subscribe, like dan share di alamat-alamat yang tertera di bawah ini. Assalamualaikum dan sehingga bertemu lagi.